Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini dah hari Jumaat dah ni. Kalau kita punya bulan Islam tu dia dah mula hari Jumaat. Okey. So 9:25 malam. Okey, hari ini santai-santai saja. Saya fokus kepada kita punya tutorial. Tutorial ketujuh. Jadi tutorial ketujuh hari tu saya buat tutorial ke-6 pasal grup dan sebagainya, pasal kita bentuk pasukan dan sebagainya lah. Okey, tutorial yang ketujuh ni saya just buat jangkaan ulangan sedikit secara keseluruhan. Jadi yang pertama sekali bila kita mulakan dalam bidang bisnes, kita kena ingat kita mesti ada satu topik ataupun satu company. Kalau dalam ni kita kena tahu tentang latar belakang syarikat yang kita buat, background dia, hal-hal positif yang kita jangkakan dan hal-hal yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Itu kita kena ingat. Dalam bisnes kita kena assume, iaitu bila kita mula buat satu perniagaan, kita kena select dulu pada bukan ada orang dia buat dia select untuk buat bidang e-commerce ataupun networking dan sebagainya. Dia hanya tengok kepada plan, bagaimana nak cipta duit dan sebagainya. Waalaikumsalam ya Tuan Zuraidi. Okey, jadi dalam bidang berkait dengan networking ataupun sekarang ni terkenal networking, dia tukar bentuk kepada bentuk e-commerce dan sebagainya. Jadi saya buat video hari ni, saya cuma ambil roughly ulang tayang ringkasan pada saya punya tutorial yang sebelum ni, dan saya pergi ke tutorial yang ketujuh hari ni. Tutorial yang ketujuh ni saya ambil dulu sebelum kita pindah ke extra tutorial ke-8. Ada pula tutorial ke-8 nanti. Jadi background, iaitu bila kita memilih sesuatu syarikat yang kita buat, kita kena memahami latar belakang syarikat tu sebelum, sekarang dan akan datang. Itu kena ada assume. Kita kena tahu nak agak dia macam mana. Dan lepas tu segala kesungguhan latar belakang dan perkembangan syarikat semua kita kena ada tahulah. Yang kedua, baru pergi kepada dia punya sistem yang berkaitan dengan kita, berkaitan dengan bisnes. Maksudnya bila dia nak menyediakan satu bidang perniagaan tu, dia kena ada preparation. Syarikat sendiri dia ada tugas dia kena ada preparation supaya dia sekurang-kurangnya sama dengan syarikat-syarikat yang popular. Dan lebih baik dia punya sesuatu yang ekstra, yang lebih baik untuk menjadi kelebihan pada syarikat yang kita buat. Itu yang paling penting. Jadi kena ingat, hal-hal yang berkait dengan syarikat tu kita kena ada 3 hal. Iaitu kita kena kaji hal dia sebelum kita join tu, kita kena tahu latar belakang dia sekarang, sedang apa yang dia buat, dan next apa yang dia akan lakukan. 3 benda ni kita kena tahu. Okey, setelah kita fahami itu, saya ada jelas sedikit dalam tutorial dulu. Kita pergi kepada next, iaitu apa relate-nya dia dengan kita. Maksudnya sistem yang dia buat berkait dengan syarikat. So sistem yang dia buat untuk mempermudahkan kita sebagai ejen ataupun ahli dalam company itu, macam mana kita nak buat. So preparation tu kita kena tahu, kelengkapan tu kita kena ada, dan apa kelebihan memudahkan kita untuk buat perniagaan tu. Yang ketiga lah. Kemudian kita pergi pula next, iaitu kita pergi kepada dia punya latar belakang. Apa saja pengetahuan tentang company itu, owner dia sebagainya, kita kena tahulah. Kita tahu bukan sekadar untuk kita tahu bukan kerana kita nak buat bisnes, tapi itu reality. Reality sama ada dia boleh membantu kita berkembang ataupun tidak. Itu saja. Kemudian next kita kena tahu dia punya sistem. Sistem tu relate. Apa bisnes yang kita buat? Apa bisnes yang kita buat tu bagaimana perkembangan dia? Adakah kita boleh mencapai target kita, ataupun dia tentang payout company dan sebagainya. Apa saja berkaitan tu kita kena tahulah. Itu tugas kita lah. Jadi syarikat sediakan, dia akan present apa yang terbaik untuk dia. Kita sebagai ejen, kita pun kena tahu apa kelebihan dia, apa yang dia buat, apa perkembangan yang dia buat tu kita kena tahu. Sebab kalau kita bercakap tentang syarikat, tentu dia akan mencerita kelebihan syarikat dia. Jadi kita sebagai ejen, kita kena tahu. Kita mesti ada ilmu tentang bagaimana nak bina sesuatu syarikat tu.
Kita bukan boleh hentam kromo saja. Kita boleh bukan hentam buat asalkan dia punya sistem plan dia bagus. Oh, sistem dia mudah dapat wang, kita pun kata bagus. Dia bukan begitu sistem dia. Jadi dia kena ambil secara total, secara keseluruhan dia. Kita boleh buat tak dia sebagai satu career dalam kita punya bisnes. Itu yang paling penting. Jadi anda mesti ada pengetahuan tentang tu. Pengetahuan tentu. Lepas tu sistem yang berkaitan, yang disediakan untuk kita buat bisnes tu kita kena tahulah. Bagaimana komisen dapat, apa kelemahan dia, kelebihan dia, semua yang berkait tu kita kena tahu. Okey, kemudian juga next kita kena tahu apa produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan tu, jadi bagi pihak syarikat apa yang dia pasarkan, bagaimana preparation dia nak buat untuk naikkan syarikat dia. Jadi kita kena tahu. Ataupun dia main macam cak ayam saja, letak-letak company tu untuk dapat untung saja dan sebagainya. Kita kena sebagai ejen kita kena belajar bidang tu. Okey, ni saya buat roughly dulu kepada tutorial yang lepas. Kemudian kita sebagai ejen kita kena tahu juga untuk kita bina kejayaan dalam company itu macam mana. Iaitu kita kena tahu segala pengetahuan tentang tadi, tentang syarikat, produk dan sebagainya. Produk tu kita kena tahu detail. Maksudnya kita sebagai satu leader kita kena tahu bagaimana nak pasarkan produk tu. Jadi kita kena tahu dia punya kelebihan dia. Kalau kita punya produk tu macam biasa-biasa, macam yang ada di pasaran, macam yang ada kat supermarket, and then kita try nak convince orang benda tu. Jadi ini satu masalah bagi kita lah. Jadi kalau dalam bidang e-commerce, contohnya dalam bidang e-commerce, dalam bidang networking dan sebagainya, dia mesti ada satu produk yang punya kelebihan yang dimarket, boleh dimarket. Jadi kita kena select company-company seperti ini. Ada orang dia tengok pada brand. Dia tengok sistem bayar dia punya komisen begini hebat. Jadi kita tak peduli apa benda. Jadi dia akan pergi, benda ni kita ada pengalaman lama dah. Bidang ni kita ada pengalaman lama dah. Dia akan pergi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 5 lepas tu di jahanam. Jadi dia mesti base kepada produk. Base pada produk, dan produk itu mesti kalau boleh dapat dia baru dipasarkan. Maksudnya orang lain tak dapat tahu lagi tentang produk tu, penemuan produk tu dan sebagainya. Itu kalau dapat lah. Kalau tak dapat pun at least produk tu antara yang top di pasaran. Antara yang meletup di pasaran dan susah nak didapati produk tu. Jadi kalau produk tu ada dekat company tu, kita boleh buat company tu. Syarikat tu. Itu dia bukan apa, dia memudahkan. Ini satu bisnes. Kita buat satu bisnes yang relate dengan produk. So, cuma kaedah nak pasarkan tu saya juga ada dalam tutorial. Hari ini saya akan sambung sikit lagi tentang produk tu juga. Nak pasarkan produk, kemudian saya bagi dalam tutorial berikutnya lepas tu bagaimana kita nak membentuk rangkaian. Itu kita bentuk teamwork, pasukan kita dan sebagainya lah. Itu saya dah cerita dalam tutorial. So, hari ini ada tersangkut sikit dekat saya punya tutorial tu, ada tersangkut bahagian closing tu, bahagian closing teknik tu saya ada cerita sikit, bahagian bagaimana kita close orang tu jadi ejen. Mungkin saya agak lupa bahagian produk. Okey, kalau kita, sebab yang terbaik apabila closing, selain kita nak bina rangkaian, main point dia closing kat mana? Saya tanya anda semua. Main point kita punya kita close dekat mana? Kita close dekat produk sebab kita buat sale produk. Kita buat sale produk. Jadi part ini yang paling sukar. Tapi paling orang tak tahu. Sebab banyak orang dia convince, bila dia convince orang tu, dia convince bukan kerana produk. Dia convince kerana orang tu untuk join the business. Ini beza ni. Dia berbeza kat situ. Dia convince orang tu untuk join the business. Maka syarat untuk join the business, you must buy the product. Jadi anda mesti beli produk. Jadi itu dia beli produk tu kerana dia nak join the business. Itu salah. Tapi kalau kita punya kuasa, punya power untuk buat closing, untuk convince kehebatan produk tu supaya dia menjadikan keperluan dia. Dia mesti beli. Dia mesti gunakan. Even produk tu dah habis pun dia akan buy. Dia akan beli. Ini paling power lah. Kita mesti dapat produk yang power. Untuk kita pun buat closing benda tu, supaya benda yang kita close itu real. Bukan kita close tu kita goreng orang. Kita goreng-goreng, kawan tu guna produk, tak ada apa pun, nak haram sungguh dia ni. Kelentong ke kuat. Jangan jadi macam tu. Sebab banyak orang buat bisnes, banyak orang dia pergi short income.
Banyak orang, saya tengok banyak orang dia tak peduli kepada result keputusan dia nanti apabila apa yang dia bercakap, apa yang dia bertindak, apa yang dia pasarkan, dia tak fikir. Dia fikir sekarang buat, sekarang laku, sekarang dapat komisen, sekarang dapat duit. Ini yang masalah. Sebab dia tak tengok short, what happen, apa yang akan berlaku selepas dia orang tu gunakan produk tu. Reality tak betul tak macam kita punya convince tu. Kita convince tadi, kita goreng dia semacam ni pelan produk ni, insya-Allah cik esok pagi makan, esok sembuh penyakit. Ini nak bunuh diri namanya. Ini convince orang mati pun boleh bangun. Dia punya goreng dia tu. Jadi ini secara yang salah. Okay, bila kita buat bisnes, kita bukan begini. Saya dah, anda mungkin pernah tengok satu perkataan saya, reverse psychology. Reverse psychology ni sebenarnya dia adalah reality. Reverse psychology ni sebenarnya, kenapa dia mudah kita menggunakan apabila kita convince orang untuk jadi agent, kita convince orang untuk buat sale produk. Dan kita convince orang untuk create dia jadi leader yang hebat. Dia ada dua kaedah, sama ada anda direct bagi data ataupun informasi ataupun ilmu, ataupun menggunakan kaedah reverse psychology. Jadi hari itu saya dalam video saya pernah terangkan kepada anda, cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan reverse psychology dan apa kaitan dia. Okey, hari ini saya akan terangkan sedikit kepada anda. Reverse psychology itu sebenarnya keadaan real. Kita bercakap keadaan real. Keadaan real, tapi anda tengok perbezaannya bila kita convince, kita kadang-kadang kita menggunakan extra. Itu knowledge extra, pengetahuan tu extra. Semuanya baik. Bila kita nak mencapai sesuatu, kita ingat hal-hal yang kita cerita tu semua benda-benda yang hebat. Hebat. Kalau produk tu dia cepat berkesan, cepat sembuh, harga murah. Jadi semua yang kita bercakap tu tentang kebaikan saja. Tapi adakah realiti dia macam tu? Ini persoalan dia. Adakah reality bila kita convince, saya ambil produk dulu. Sebelum anda convince bagaimana nak create leader. Reality dia, anda sendiri tahu. Pertama, bila anda salah convince, orang tu yang akan menggunakan produk tu, dia akan guna, dia akan trust you. Tapi anda tahu, mungkin anda kelentong saja. Sebab anda penting untuk dia beli produk kita. Ataupun dengan convince tu, dia akan jadi agent dalam syarikat kita. So, anda tak kisah. Dia okey tak okey, anda belasah saja. Jadi, inilah anda tengok menjadikan satu masalah, long termnya masalah kepada diri kita. So, kaedahnya sebenarnya kita menggunakan kaedah reverse psychology. Reverse psychology senang saja. Real, cakap real saja. Cakap keadaan kita tak ada nak convince apa-apa dekat dia. Kita cakap dalam keadaan real. Apa yang kita fikir, itu yang kita cakap. Tapi dalam keadaan kita convince tanpa dia sedar. Dalam kita convince dia tanpa dia sedar. Itu maksud saya apabila kita banyak dalam bisnes menggunakan keadaan reverse, terbalik. Reverse ni kalau translation reverse psychology ni lain, panjang cerita dia. Kalau anda baca topik reverse psychology ni, uish, kadang-kadang tak ada berkait dengan apa yang kita nak buat. Dia punya terbalik dia. Tetapi maksud saya tadi, kita menggunakan reverse ni maksudnya cakap terbalik. Kalau orang lain bercakap tentang hal kebaikan, positif, anda bercakap hal negatif. Hal negatif. Tetapi menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada apa yang orang lain buat. Yang penting result. Anda kena ingat, bila kita buat jualan, bila kita buat closing, bila kita buat apa, yang pentingnya adalah result. Dan result itu mesti dalam keadaan diterima oleh orang itu dengan keadaan real. Maksudnya bukan dia join kita sebagai agent atau dia beli produk kita kerana kita goreng dia kuat. Bukan kerana itu. Kerana dia faham benda ni real. Apa yang kita cakap tu real. Masuk logiknya. Jadi kaedahnya adalah kita menggunakan reverse psychology. Reverse psychology. Jadi dia banyak tahap, banyak kaedah, banyak cara. Jadi reverse psychology ni sangat penting. Bukan saja untuk bisnes, tapi untuk ada orang nak mengorat orang ke, power tak ada ke, nak mengorat power tak boleh ke, nak mengorat power. Anda menggunakan reverse psychology, very powerful. Yang tu kena bayar pengeras. Nak closing hak tu kena bayar pengeras tu. Kena bayar pengeras tu. Bagaimana kita boleh close orang tu? Kita close. Tak kira lah apa part sekalipun. Sama ada anda nak mengorat ke, nak jadikan dia markah ke, itu anda kena close dia ke tidak, supaya dia attract, dia tertarik dengan anda. Itu kena belajar.
Ataupun anda kena, dia nak buat sale produk, dia tertarik dengan produk kita. Ataupun dia nak jadi ejen, dia tertarik untuk jadi ejen kita dalam company kita. Ataupun dia nak jadi rangkaian kita, dia tertarik untuk jadi rangkaian kita. Dan dia percaya, dia tertarik bahawa bisnes ini boleh menghasilkan apa yang dia mahu. So, dia akan menarik orang tu. Jadi, kuasa tu yang kita gunakan adalah explanation. Penerangan itu, dia beberapa tahap kita menggunakan reverse psychology. Supaya dia menghasilkan satu result yang real. Result tu betul, bukan bohongnya result. Dan dia dengan mudahnya boleh menerima, orang ni jujur, orang ni honest. So, orang ni cerita yang betul, so aku boleh beli produk dia. Logik. Contoh saya nak bagi tahu kepada anda. Okey, dulu katalah dalam ada orang tu dia jual buah durian. Dia jual buah durian. Dulu saya pernah buat cerita ni. Dia jual durian. Okey, orang ni ada dua orang, A dan B ni, dia jual buah durian. Dan durian ni pula hasil ambil di pokok yang sama. Tuan-tuan pokok durian tu dia pun ambil dekat tuan yang sama. Durian tu memang durian paling cunnya. Memang paling mahal kalau kita sini Musang King lah kan. Jadi kita ambil durian tu, kita pun A ni ambil durian sama. B pun pergi ambil durian sama dan jual di tempat yang sama dengan harga yang sama. Okey, tujuan dia anda nak tengok sini, anda akan close A atau B. Okey, A akan kata, dia bila orang tanya, "Abang, durian ni bagus ke?" Dia kata apa? Durian ni saya dah 15 tahun ambil buah durian ni. Memang garanti di dalam durian ni, dia kata, kalau tak memang sedap gila, dia kata. Memang sedap ni. Tak payah, saya dah 15 tahun ambil ni, garanti sedap. Itu dia punya convince tu. Okey. Kita pergi pula dekat B. Dia pun ambil durian yang sama, pokok yang sama dengan kawan tu A tadi. Kita tanya dia, "Tuan, durian tu macam mana harga? Okey ke?" Harga dia sekian-sekian harga. Sama dengan kawan yang jual tadi. Tak ada lari pun, harga dia sama. Tapi dia kata, "Okey, macam mana durian ni bagus ke? Sedap ke?" Dia jawab macam mana? "Dari pengalaman saya pun dah 15 tahun. Sama orang tadi pun jawab 15 tahun juga. Tapi orang tu bagi garanti. Orang ni dia bagi tahu, dari 15 tahun, produk durian ni memang sedap, memang baguslah. Tapi sebab durian ni dia bulat, duduk dalam, isinya dia dalam. Jadi kalaulah dia rosak apa-apa, tuan bagi tahulah kat saya. Nanti insyaAllah saya ganti balik." Okey, sekarang ni, dia closing simple ya, macam tu. Tengok, dia bagi jaminan yang durian tu tak jamin. Maksudnya dia bagi tahu kemungkinan dalam tu durian tu rosak. Dia cerita pula yang A tadi bagi garanti. Okey, sedangkan harga sama. Okey, saya tanya anda beli kat siapa? Anda beli dekat A ke dekat B? A tadi kata garanti durian ni memang tak payah buka dalam, saya dah 15 tahun dalam, dijamin sedap, garanti sedap. Okay, mari dekat B, dia kata apa? Bila tanya dia, "Durian okey ke?" Dia kata, "Setakat pengalaman saya okey, sedap, 15 tahun dah saya ambil. Tapi kalau benda durian ni kan bulat," dia kata, "kulit kat luar, jadi saya tak nampak kat dalam. Kalau rosak, tuan nanti bagi tahulah kat saya." Maksudnya dia masih bagi jaminan durian tu tak semestinya pure, kemungkinan nak rosak tu ada. Okey, sekarang ni anda beli dekat A ke dekat B? Kita akan beli dekat B. Okey, anda tengok. Kita akan beli dekat B walaupun dia cerita real. Maksud tadi, dia cerita tadi real. Logik tak logik? Logik. Benda tu dalam. Walaupun sehebat mana pun orang akan baca durian tu, tapi kemungkinan dia rosak ada tak? Ada. Kemungkinan dia tak elok tetap ada. Jadi A tadi bercakap dari pengalaman dia betul. Sampai dia pun dah lama jual produk, dia berani. Tapi trustworthy. Based on reality. Ingat tu. Kepercayaan bergantung kepada keadaan sebenarnya. Okey, tak ada goreng apa-apa. Dia cerita, okey, saya ambil durian ni 15 tahun. Dalam tu saya tak buka pun. Dalam tu kalau rosak, tuan bagi tahu je lah. Kemungkinan dia rosak, tuan bagi tahu, nanti saya tukar balik lah. Okey, jadi orang semua, kalau anda tanya 10 orang pun, semua orang akan beli dekat B tadi. Okey, anda nampak benda ni simple. Tapi dia, bila anda buat closing, benda ni kena pakai.
Okey, adakah orang tu, anda ada orang marah, ni apa hang cerita benda tu ada rosak dalam pula. Kita susah-susah dah lah mahal jual produk tu, doyan tu. Dalam tu hampir cerita kemungkinan rosak. Dalam tu siapa nak beli. Tapi anda tanya, kalau kita buat closing teknik tadi menggunakan reverse psychology tadi, maksud kalau kita kena close macam A tadi sebenarnya tak payah. Kita reversekan saja. Kita cakap direct ya. Sama, harga tak, bukan soal harga murah, harga tetap sama dengan A tadi. Dia pokok yang sama, dua yang sama. Cuma sekarang ni based on closing. Kalau anda tanya saya pun ambil yang B tadi cakap. Pertama apa? Trust kepada dia. Dia cakap benda yang real. Kemungkinan untuk dapat tetap ada. Tapi dengan A tadi anda tengok dia punya close. Wah, berapi-rapi. Sampai sanggup bagi jaminan lagi kan. A dia cakap macam, B dia cakap real. So closing teknik anda harus menggunakan teknik B. Teknik B tu supaya bila anda jangan ingat apa yang kita close tu orang boleh accept. Tapi anda cakaplah supaya orang tu boleh accept. Anda tahu kaedah untuk supaya customer anda accept. Jangan orang bila dia buat close tu dia tunggu kemudian baru dia tahu A tu apa customer kita accept atau tidak. Dia main hentam je. Dia tak tahu, dia tunggu. Ada orang dia buat close tu, dia cakap berjam-jam. Kadang-kadang last kali dia tunggu. Kawan tu beli produk ataupun tidak. Kawan tu jadi agent ataupun tidak. Dia yang tunggu kawan tu buat decision. Tapi kita buat closing tadi, kita yang buat decision. Kita tolong buat decision dekat dia. Dia nak beli doyan, kita tahu dah dia nak beli doyan. Dia takkan, kita dah baca dah main dia. Reality dia macam mana? Reality kalau aku sendiri pun, doyan ni kan dalam aku tak tahu. Jadi aku close saja. Aku close saja. Anda tengok. Orang based on trust. Ingat, orang, kalau kita nak create orang tu, kita close ni based on trust. Orang tu mesti percaya kepada kita. Dan percaya kepada produk ataupun sistem yang kita nak buat tu. Dia percaya kita dulu, baru percaya sistem tu. Padahal kita baru hari ni berjumpa dengan dia. So macam mana kita nak close supaya dia trust kita? Itu yang jadi problem. Itu yang pentingnya menggunakan kaedah reverse psychology tadi. Itu kita reverse. Dalam keadaan apa yang dia fikir tu, kita terbalikkan dia. Dia tahu. Apa yang dia fikir, bila dia jadi customer, anda tengok, perasan tak perasan, bila ada orang buat sale dekat anda. Tiba-tiba anda duduk di kedai makan, ada satu orang datang bawa produk. Cik, bagi masa saya, anda tengok dia rasa macam mana? Anda paling tak suka kan? Walaupun sekarang ni anda jadi salesman. Walaupun sekarang ni anda juga adalah salesman. Anda berada di satu kedai kopi, kedai makan. Tiba-tiba tengah makan, ada orang datang jual, satu orang datang bawa produk pergi dekat anda. Okey. Anda pun tak suka kan? Anda boleh imagine tak bagaimana orang yang nak close tu? Bayangkan kita ni pun tak suka diganggu. Bila kita buat close, contoh ni kita buat jadi salesman. Anda boleh bayangkan, master tak master orang tu, bila kita duduk dekat kedai makan, tengah duduk bercakap dengan kawan tu, tiba-tiba ada satu orang mari jual produk dia. Encik, ada masa 5 minit tak? Boleh saya terangkan produk ni tak? Kalau orang biasa, memang tak suka. Tapi anda bayangkan, salesman, anda yang sama macam dia pun, buat kerja macam dia juga, duduk makan, anda pun tak suka dia. Berarti anda tahu tak? Closing teknik ni perlukan satu strength, satu kekuatan yang luar biasa. Satu kekuatan. Sebab tu kita kena belajar banyak. Banyak orang, dia bila nak buat bisnes, dia duk asyik tanya macam mana dia, apa yang dia nak dapat. Macam dia master nak dapat tu macam mana. Oh, kalau anda tengok, kalau tanya dalam networking ataupun dia nak tanya plan, sistem tu macam mana. Oh, bayar bonus macam mana. Kalau anda tanya kebanyakan di pasaran tu, leader-leader di pasaran tu, oi, ni plan bagus, ni dapat dia. Anda cuba check tengok, dia dapat ke income yang tu? Yang dia buat tu, yang kita duk kata plan tu bagus, plan tu, kita dapat ke? Dan 2 minggu nak dapat pun tak dapat pun. Susah nak dapat pun, sama. Jadi bukan soal benda tu sebenarnya. Soal dia tadi adalah, sistem tu dia dah keluar payout dia. Anda perlu tahu payout dia saja. Kemudian sekarang ni, dia base kepada 2 bahagian. 1, sale produk. 3, cipta rangkaian, cipta team. So, anda nak close dua-dua hal tu macam mana. So, saya dah bagi tahu. Dia reality. Kalau anda nak close orang, banyak gunakan reverse psychology. Tadi cakap tentang reality. Okey, cikgu.
macam mana supaya orang tu dengan produk, okey, insyaAllah saya boleh buat, dia kata, saya boleh cerita. Dan anda kena baca mind tu juga. Anda bila buat reverse psychology, anda kena ingat apa maksudnya. Anda yang tentukan dia beli atau tidak. Itu maksud dia. Reverse psychology ni kesan dia apa? Anda yang tentukan. Tadi kalau anda buat closing direct tu, dia yang buat keputusan nanti, dia nak beli atau tidak. Dia depend kepada kita punya presentation. Kalau kita cantik present, bagi dia tengah-tengah dengar, memang nak, dia akan beli. Dia yang buat keputusan. Tapi menggunakan reverse psychology, kita yang tentukan dia beli atau tidak. Kalau dia tak beli, balikkan dia mengigau. Dia dulu teringat, oh, kenapa aku tak beli? Kalau dia tak beli pun dia rasa something wrong. Ini dua beza ni. Kalau kita tahu menggunakan reverse psychology itu, kita yang tentukan dia nak beli package apa, dia nak masuk package apa, dia nak beli produk jenis apa, kita tahu. Dan siapa yang tetapkan? Kita yang tetapkan. Siapa yang bayar? Dia yang bayar. Tapi kena real lah. Maksudnya kita tak boleh bercakap bohong. Supaya dia beli tu memang betul apa yang kita cakap tadi. Dia tak rasa dia tipu dan memang dia tak kena tipu pun. Itu kena ingat. Bila dia, banyak orang dia asal laku produk tu, dia sanggup tipu orang, tak baik kan. Benda kan tak baik kita buat bisnes kan. Kita kena cakap benda tu real. So, menggunakan closing teknik tu sangat penting. Di mana kita yang tetapkan dia nak sign up ataupun tidak, dia nak beli produk ataupun tidak, keputusannya kita yang buat, bukan dia yang buat. Ini very powerful. Menggunakan reverse psychology. So, senang. Sebenarnya senang. Okey. Cikgu, conclusion dia macam mana? Okay, contoh dalam soal bisnes. Ada orang, bila anda close orang untuk buat bisnes, dia akan jawab apa? Saya tak berminat lah. Saya tak minat bidang-bidang ni. Saya tak berminat benda ni. Bisnes saya tak minat. Okey, soalan saya, adakah jawapan tu betul? Adakah jawapan tu betul? Cuba anda boleh jawab tak? Orang tu, bila anda mula explain, dia kata, tak nak lah. Saya tak minat lah benda-benda ni. Okey, saya tanya dia, betul ke tidak? Contoh kita sekarang ni buat di Volten. Bila kita buat bisnes di Volten contohnya. Okey, kita mula nak close, baru nak close dekat dia saja, dia cakap, tak nak, saya memang bidang bisnes ni saya tak minat. Okey, soalan saya, jawapan tu betul atau tidak? Anda kena tahu tu. Sebab tu saya bagi tahu kepada anda, kenapa realiti dia kita kena ingat begini. Okey. Asal orang tu berfikir tentang bagaimana nak dapatkan financial keuangan, jawapan dia tadi salah. Asalkan orang tu tahu bahawa bisnes adalah satu ruang dan peluang untuk mencipta pendapatan yang luar biasa, jawapan dia tadi salah. Dia salah. Sebab majoriti orang dia tak faham. Dia ingat apa? Bisnes itu perlukan modal yang besar. Aku mana ada duit nak modal yang besar nak buat bisnes. So bila dia tak ada duit, dia terus cross. Kita cerita bisnes apa, tak nak. Dia tak nak. Dia tak buat bisnes. Dia tahu bisnes ni hebat. Oh, boleh cipta income. Tapi dia dah setting dalam kepala dia, aku ni tak ada duit. Modal aku mana ada. Dia orang ni cerita apa. Nak aku modal, nak makan pun tak ada, nak beli ni, nak buat bisnes. Dia dah pangkah awal-awal, dia dah lock. Soalan saya sebenarnya jawapan dia salah. Sebab majoriti orang semua tahu bisnes adalah satu ruang dan peluang untuk mencipta pendapatan yang jauh luar biasa daripada benda lain. Semua orang tahu benda tu. Jadi, kenapa dia tolak? Kita baru nak cerita dia tolak sebab memang betul. Dia tolak tu sebab dia betul. Dia betul sebab dia tak betul. Tak? Dia betul sebab dia tak betul. Wah, cikgu apa benda cikgu? Saat dia betul, saat dia tak betul. Cikgu gila ke apa? Sebab dia rasa dia betul. Setiap kali dia buat benda tak betul. Kan majoriti kita macam tu. Majoriti kita macam tu. Kita rasa betul apabila kita buat benda tak betul. Sebab tu bila kita buat, orang lain komplain. Bila kita bercakap, orang lain komplain. Kita rasa kita betul. Realiti benda tu tak betul pun, kita duk kata kita betul. Itu yang masalah kita ni. Jadi kita dah kata bisnes ni memang betul. Tanya dia, bisnes ni hebat tak untuk cipta pendapatan? Ya betul. Sampai kata, kalau Rasulullah pun pernah cakap 9/10 rezeki itu dari bisnes. Semua orang tahu jawab apa? Okey, soalan saya, kenapa dia tak nak buat? Kita buat ni bisnes apa? Dia boleh cakap tak berminat.
Jawapan minat cuma dah salah dah. Ini bukan hobi. Bisnes bukan hobi. Hobi kita bersukan, kita berenang, main bola. Itu ialah minat dengan tak minat. Ini soal keperluan tu. Antara keperluan dengan kemahuan. Berbeza tu. Jadi bila keperluan, anda dah tengok. Okey, contoh kita yang dengar ceramah ni. Anda tahu tak, bisnes itu memang terbaik. Nama je bisnes, itulah ruang dan peluang untuk kita mencipta pendapatan yang luar biasa. Jadi bentuk-bentuk bisnes macam-macam. Ada yang jual burger, asal bisnes. Betul apa dia orang? Jadi nak sukses macam cikgu, saya jual burger cikgu. Boleh tak jadi jutawan? Saya tanya anda, jual burger boleh tak jadi jutawan? Saya ada tong burger, saya jual burger, tapi saya nak jadi jutawan. Boleh tak? Kalau saya tanya anda semua yang dengar saya cakap sekarang ni. Boleh tak orang yang jual burger, dia buat bisnes dia dan dia jadi jutawan? Jawapan dia, boleh. Jawapan dia boleh. Cikgu, burger berapa nak kau beli? Sebab tu saya kata, semua bisnes ni adalah satu ruang dan peluang untuk mencipta diri menjadi milioner. Apa pun yang anda buat. Even anda jual burger pun, anda tetap boleh jadi jutawan. Apa saja. Jadi, bayangkan, bila kita buat closing, bahawa kita sedang buat satu bisnes dan ajak dia buat satu bisnes dengan modal yang tak perlu, tapi kita boleh dapat satu bisnes yang sama, hasil yang sama dengan orang lain. Dan orang tu mengatakan no, rasa-rasa macam apa sebab? Anda fikirkanlah. Jadi closing kita tak betul. Kita tak berjaya close dia. Dia close kita dulu. Masalah kita baru nak closing dia, dia close dengan kita dulu. Itu yang jahanam tu. Kita tak boleh nak close orang. Jadi sebab tu bila anda tengok, cikgu bagaimana saya nak buat grup ni, susah. Sebenarnya, kalau kita tak payah nak motivate dia, tak nak motivate kita nak kaya, kita fahamkan dia je. Saya tanya anda dekat sini kan, dalam grup ni. Okey, reality dia macam ni. Kita tahu. Kalau kita langgar peraturan, itu lain. Itu lain. Okey, contoh. Kita sekarang duduk di Volten. Saya duduk di Volten. Anda duduk dalam syarikat lain, tak apa, tidak ada masalah. Saya cakap Volten, tapi anda di syarikat lain pun result dia serupa je. Okay, contoh. Bila saya duduk di Volten, anda tengok, saya modal tak payah keluar. Saya buat bisnes tau. Jawapan dia sama tadi. Bisnes adalah satu kaedah untuk jadi jutawan. Boleh cipta duit. Okey. Saya cerita tentang sekarang apa yang saya buat bisnes. Dan bila saya close orang, dia tak nak masuk. Kan pelik. Saya dah bagi tahu dah, ni bisnes ni tak payah keluar modal bro. Modal tak payah, produk semua disediakan, apa semua. Dia cakap jawab, aku tak berminat. So sebab apa? Saya tanya anda sebab apa? Sebab dia dah blok awal-awal dah. Ini bisnes semua hantu raya semua. Ini bisnes semua tak boleh pakai semua. Itu hak cakap tu auta aku semua. Anda duduk tengah closing, dia duduk negatif anda. Dia lock anda, dia lock anda, dia lock anda, dia lock anda. So, jawapannya, dia yang buat keputusan. Anda close, dia yang buat keputusan. Tapi kalau anda bijak menggunakan reverse psychology tadi, anda tahu tak? Anda close, anda yang buat keputusan, dia yang kena buat. So, kaedah tu macam mana? Sebab tu saya kata, bila kita buat closing, kan dia ada masa. Bila kita berdepan dengan orang tu, jangan duduk-duduk tu tahu berasak kepala, kita pergi belasah. Tak tentu pasal. Kadang-kadang, waktu itu, kita belum sesuai untuk close dia. Relax dulu. Anda tengok, okey, kalau produk tu sesuai tak, aku ambil masa sampai 3-4 hari baru nak jual satu produk. Kan tak sesuai. Kalau bahagian produk, anda kena close dengan secepat mungkin. Sebab apa? Kita punya income berdasarkan kepada sale kita dan juga kita punya pergerakan. Makan, minum, minyak kereta, semua kena kira. Tapi kalau bahagian untuk create orang tu sebagai satu leader, supaya dia faham dia menjadi satu ejen yang luar biasa dalam grup, tak apa. Anda mungkin belum, hari ini tak boleh nak mampu closing dia lagi. Tak. Kalau close pun dia, anda tahu dia tak lepas, anda tak lepas dengan dia. So, anda gunakan kaedah dia untuk next appointment. Supaya dia suka jumpa anda untuk kali kedua. Kali kedua, anda tak rasa anda tak lepas lagi. Tapi kalau dapat dia ni join, dia fahamlah apa yang bisnes kita buat ni, dia ganas pada kita lagi. Anda sanggup lagi. Appointment ketiga pun tak apa.
Di situ anda tahu tak kenapa? Kenapa perlu ada, mungkin ada orang tak setuju dengan apa yang saya cakap, tak apa. Saya tetap mengatakan anda betul. Saya juga bukanlah salah. Anda juga bukannya salah. Dia masing-masing punya teknik. Kalau saya mengajar ni, kalau anda rasa tak setuju, it's okay. Saya pun tak marah. Sebab benda ni adalah berdasarkan experience pengalaman masing-masing. Jadi dari pengalaman saya tadi, saya tengok, saya tahu dia kebolehan dia memang hebat. Satu, saya pegang. Orang yang hebat ni dia bukan mudah. Dia punya harga bukan semudah itu. Kan? Dia akan tengok kita. Maksudnya, dia akan tengok kita dulu. So, kita dah baca mindset dia. Saya dah buat dalam tutorial saya kan. Dia baca minda kita, kita dah lock dah. Kita tahu dia akan baca aku. So, aku kena berhati-hati bila buat closing dengan dia. Jangan terus buka buku tu, kadang-kadang belasah tak tentu pasal. Ada orang boleh buat macam tu, ada orang tak boleh buat macam tu. Ada orang jangan buat macam tu. So, tengok dia dulu. Saya dah bagi tahu dalam video saya tu. Susah masuk, susah keluar. Senang masuk, senang keluar. Ingat tu. Orang yang susah kita nak closing, dia nak join kita susah. Tapi kalau dia masuk, dia susah nak keluar. Tapi kalau kita close hari ni, dia sign up, belum tentu dia boleh bertahan lama. Kadang-kadang dia nak keluar pun senang. Jadi, jangan kecewa. Anda bila close orang tu tak masuk ni, jangan kecewa. Anda kena ingat ayat saya. Susah masuk, dia susah keluar. Susah nak dapat dia, memang. Tapi kalau dapat dia, macam kita kahwin lah. Kalau isteri kita tu susah, nak mengorat pun susah. Sekali dapat berbaloi, tak berbaloi. Kan? Tapi kalau hari ni, baru berkenalan pertama, ajak nikah, dia mau dah, pengsan kita. Baru minum kopi, bang, nikahlah dengan saya, bang. Pening saya. Dia susah masuk, susah keluar kan. Senang masuk, senang keluar. Ingat tu. Jadi, jangan give up. Jadi, anda punya closing tu, menggunakan reverse psychology, tengok dia. Anda kena ingat, untuk orang yang hebat ni, dia akan baca minda anda, dia akan tengok anda tu. Dia tahu bisnes ni hebat. Mungkin dia tak ada peluang tu. Dia tengah cari satu peluang yang hebat untuk dia buat bisnes. Tapi dia tak jumpa. Dia cari, tak jumpa. Okey. Kemudian, bila dia jumpa dengan anda, Z tengah call. Okey. Jadi bila dah saya dia call, saya pun lupa dah. Jadi, tak mana tadi? Itu yang masalahnya saya ni. Ada call masuk je, saya pula lupa. Atam mana apa saya cakap ni? Aduh, minum kopi. Okey. Jadi, bila kita buat close tu, anda kena ingat, dia tengah baca minda kita. Orang yang hebat ni, anda tengok, dia tahu benda ni. Dia akan tak menunjuk. Dia akan tak tunjuk yang dia betul-betul berminat. Dia tahu benda ni. Dalam hati dia, mok, company ni bagus. Tapi dia takkan tunjuk. Kadang-kadang dia buat negatif lagi dekat anda. Anda kena ingat tu. Ada jenis orang, dia tengok tu, dia tahu dia minat dah. Dia terketul-ketul nak join. Tetapi dia biar dulu. Dia jangan. Dia kontrol dulu. Jadi bila dia kontrol tu, dia sedang test anda. Kita pula jenis mangkuk. Tak tahu nak baca minda dia. Kita mangkuk ni tak mesti nak belah terus. Sebenarnya jangan begitu. Anda kena, sebab tu saya kata, bila kita buat reverse psychology tu, kita kena baca minda dia, dan dia nak baca kita pun kena baca minda dia. Bila kita explain, kadang-kadang dia buat negatif. Ini siapa? Ini boleh tahan ke? Kau ni berapa lama boleh tahan? Siapa mana? Alah, ini semua. Dia condemn anda. Tapi anda boleh tengok dekat mata dia, dia bukan nak condemn anda, dia duk test anda tu. Anda close dia, sebenarnya dia sedang close anda. Itu yang kita takut. Anda close dia sedang close anda, dia nak tengok anda. Dia suruh bagi negatif supaya anda tengok. Anda reject lah. Lepas tu bila anda suruh dia sign up, dia kata apa? Tengoklah dulu. Dia belah balik. Tapi last kali dia kata, bos, nombor telefon apa? Dia minta nombor telefon kat kita. Okeylah. Nanti apa-apa. Dia buat auta dia tu kadang-kadang. Ini anda hati-hati. So, bila anda buat close tu, anda kena ingat. Kebanyakan daripada agent, dia tak kisah. Dia suka tu, dia gairah sangat bila dia boleh close hari ni. Dia boleh close hari ni tu, dia gairah sangat. Okay. Bila kita buat sale, anda belajar buat sale produk, anda tahu tak? Kita banyak perkara kita belajar bila kita nak bercakap tentang sale. Nampak orang senang, ada orang dia menggunakan kaedah yang sama, tekan-tekan. Ada orang memang beli produk dia. Ada orang beli pasal menyampah kat dia. Ingat tu. Dia beli produk pasal menyampah dekat kita. Kita jual, dia beli lah. Dia beli supaya kita tamat cepat habis kita punya closing, dan dia nak buat kerja lain. Dia tak suka dengan kita. So dia tanya, kita baru nak close, okey bos, berapa produk harga dah? Okey dah. Anda pernah dapat tak kes macam tu?
Anda baru nak keluar produk, dia bagi tahu berapa harga. Kita tak cerita lagi produk kita tu apa ada dalam, tapi dia dah tanya dah harga berapa, dah dia bagi duit, dia ambil. Okey bos, saya ada hal sikit. Sebenarnya anda fail. Anda dihina di depan orang tu. Anda dihina oleh dia tu. Kalau saya bagi free kat dia tu. Kalau dia minta je saya bagi free kat dia. Saya tak mau orang hina saya, tak apa, saya rugi tak apa. Kita tak ada nak explain, dia belilah. Melainkan kita tak ada explain, tapi dia pernah baca dekat online. Itu lain cerita. Menyampahnya dekat dia, dia buy, dia beli lah kita punya. Anda tahu dia beli, kalau produk tu harga RM60, dia beli RM60, dia bagi value kat kita RM60. Kalau saya, bos, dia minta RM60, saya cakap apa? Saya, bos, tak apa. Bos nak makan tak payah bayar. Bos punya saya bagi free lah hari ni. Sekurang-kurang ni terobat saya tu. Sebab aku datang ni nak close kau, bukannya aku heran sangat bab nak untung kau tu. Tapi aku nak cerita produk ni hebat. Itu mesejnya yang kita sampai. Sebab tu aku bagi duit kat engkau tak apa. Engkau tak mau dengar aku cakap tadi, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya tak apalah kau guna produk ni. Kau tak ambil sebarang risiko dan aku yang ambil risiko. Engkau yang sembuh ataupun tidak guna produk aku. Nampak tak? Risiko aku ambil, rugi aku ambil. Tak apa. Tetapi sembuh tak sembuh, engkau ambil. Nak menunjukkan yang aku ni bukan nak buat sales, tapi aku sebenarnya nak cerita yang aku ada produk yang hebat, yang kau kena ambil produk ni. Itu dalam bahasa, dalam keadaan dia faham. Tapi kita tak cakap. Itu kena kita guna. Sebab tu anda tengok, bila kita nak jaga maruah kita sebagai orang ingat bila kita jadi salesman, anda tahu tak, majority yang dengar ceramah saya pun, kalau anda tengok, dia orang tak ada cerita lain, kita salesman. Banyak orang condemn. Banyak orang condemn saya, banyak orang tak mau cakap. Sebab apa? Menyampahnya mereka tu tengok, saya ni jadi salesman. Kerja saya jual produk. Ya memang. Saya dah siap bangga lagi. Kan? Saya siap bangga lagi saya jadi salesman. Saya buat sale produk, saya buat klik, saya dengan hati yang ikhlas dan saya sangat bangga. Korang nak cakap apa, korang cakap je lah kan. Itu hak masing-masing. Tapi, at the end, saya dapat kepuasan dalam bisnes saya. So, saya boleh belajar communicate dengan closing produk dengan orang. Saya boleh baca minda orang perlahan-lahan. Sekali saya gagal, 2 kali saya gagal, 3 kali saya gagal, 100 kali saya gagal. Saya tahu dah 100 perkara jangan buat. Kena buat sale. Next time saya dah tahu dah. Sama juga bila saya closing untuk create group, fail, orang tak nak join dengan saya. Orang mungkin nak join dengan orang lain. It's okay, tidak ada masalah bagi saya. Kesilapan saya tak pandai close, orang lain pandai close. Tapi sekarang ni saya tahu, satu hal, jangan cakap macam ni, ini akan menggagalkan saya. So makin hari, bila kita konsisten dan persisten buat closing tadi, sama ada produk dan sebagainya tu, lama-lama kita makin profesional. Sebab tu anda jangan rasa give up. Anda yang duduk menjadi ejen di Volten atau dalam syarikat-syarikat lain, ini adalah waktu kita sedang belajar. Mungkin cikgu saya ada pengalaman banyak. Sebelum ni saya dah buat banyak company. It's okay, tidak ada masalah. Yang lepas tu sudahlah. Kalau kita masih belum pernah berjaya, tak apalah. Itu ambil segala hal-hal yang baik tu untuk kita belajar. Dia ada 3 hal yang kita perlu menghadap. Dalam kehidupan kita, kita ada 3 hal. Yang lepas, sekarang, next. Yang ke depan. Betul tak? Orang kata, cikgu, yang lepas tu sudah lepas. Ya, betul. Tapi lepas tu belajar juga pengalaman dia. Apa kepentingan benda yang lepas tu? Benda yang lepas tu belajar pengalaman kegagalan kita. Jangan ulang lagi. Jadi penting tak perkara yang lalu? Sangat penting. Sekarang, apa yang kita buat sekarang? Next, perancangan kita untuk perkembangan depan tu dapat apa? Jadi 3 hal ni penting. Jadi anda yang pernah duduk, ada keinginan nak ubah, mungkin gagal, mungkin tak apa, saya beritahu, it's okay. Anda jangan rasa give up. Anda perlu bangga dengan apa yang anda lakukan. Saya sendiri berbangga dengan apa yang walaupun saya diserang, di-attack oleh kadang-kadang family saya, adik-beradik saya, kawan-kawan saya, condemn macam-macam lah. Apalah kau ni? Siang malam apa produk pula lah kau buat hari ni? Orang attack saya. Apa lagi produk kau ni buat? Dia ingat saya nak jual satu produk tu je. Wahal orang lain pun dekat rumah kita pun TV pun bertukar bentuk. Handphone pun bertukar jenis. Produk pun bertukar-tukar. Tapi apa pengetahuan tu? Jadi banyak orang dia malu.
Dia malu pada posisi yang tak betul. So, bila orang yang malu ni, anda close dia tadi, dia jadi macam mana? Sebab tu saya kata, bila anda nak cakap dia terus bangkah anda. Sebab dia dah program dalam kepala dia. So, anda harus bersabar. Anda jangan rasa give up. Kalau kita nak create diri kita jadi leader, kita dah tahu dah hal-hal begini. Kalau semua produk dengan mudahnya kita lakukan, lama dah orang kaya. Kenapa begitu ramai orang reject untuk kaya? Kenapa begitu ramai orang tak boleh nak kaya? Sebab banyak orang reject untuk kaya. Faham tak? Banyak orang dia reject untuk kaya. Bila buat kan dia tak nak. Kan benda ni buat boleh kaya. Bisnes ni boleh kaya. Anda tengok di Volten. Berapa orang jutawan di Volten? Tak sampai setahun. Setahun dia millionaire dah. Yang buat 2 tahun kolek berjuta-juta kan. Kalau orang boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Apa difference dengan dia? Muka serupa, mata 2 biji, lubang hidung 2, mulut ada. Kan? Dia lakukan, aku lakukan. Dia belajar, aku belajar. Apa yang dia pandai, aku pergi belajar. Menuntut. Apa dia bertindak, aku bertindak. Dapatlah hasil yang sama, insyaAllah. Mana mungkin? Tapi bila itu yang kita duk masuk kursus, duk belasah dalam kursus, saya duk buat kursus macam ni, open kepada anda ni, bukannya saya nak share, nak tunjuk hebat. Tak ada. Ini adalah satu contribution. Maksudnya, saya cuma nak bagi confident kepada anda semua. Tak kisahlah anda duduk dalam company lain. Kadang-kadang kita buat company tu, jahanam company tu, kita dah give up. Tak payah. Biasa dah Tuhan titik kat situ, titik. Kita continue. Terus buat. Jangan. InsyaAllah, satu hari, kita akan capai apa yang kita nak. Tetap dapat insyaAllah. Tapi kalau kita give up, anda malas nak belajar, ada perkataan malas tu, dia berpuaka. Bila kita ada malas, maka kita susah nak sukses. Orang malas memang Tuhan pun tak nak makbul. Sebab dia malas. Orang yang terus buat kerja. Jadi kita buat closing tadi, buat sale. Cikgu, macam mana kita nak buat sale produk tu? Okay. Bila kita buat produk tu sale, anda tengok. Kalau harga dia murah untuk kita capai, janganlah guna masa yang lama untuk close. Dia punya keuntungan RM15 je. Anda close dekat 2 jam. Perasan tak anda tengok? Kalau anda buat closing untuk jadi ejen 2 jam, dia hebat. Okey lagi lah. Boleh terima lah mungkin dia. Ini sampai nak niaga untung RM15. Nak jual di kafe kotak je. Tapi closing kat 2 jam. Kawan tu jual tom yam. Siap order 2 kali tom yam dah. Teh tarik 4 kali teh tarik dah. Tak close lagi. Itu mangkuk namanya. Closing, dia kita ingat, kita buat bisnes. Bila buat bisnes, kita kena hitung semua. Sebab tu, Cikgu Amir ni kedekut dah dia ni. Bukan masalah kedekut. Anda tahu tak, setiap movement bisnes kita ada account. Kita minum kopi berapa secawan. Kita buat bisnes ni, kita nak close kedai kopi. Kan? Kita minum tu berapa ringgit. Keuntungan dia beli produk tu berapa. Sekali lagi makan, kita akan bayar. Minyak kita pergi. Tadi kita kena kira semua apa. Ini orang bisnes apa. Soal dia nak free ke apa tu kemudian. Soalnya kita buat bisnes, akaun kita kena cantik. Orang nak kata kita kata je lah. Bukannya kita. Dia orang tak faham. Bisnes ni apa. Bukan main hentam kromo je. Jadi sebab tu bila kita close, masa jangan terlalu lama. Tapi kalau kita close tu contoh. Kita close untuk package. Package besar untuk supaya dia create, dia akan faham bisnes ni, dia akan menjadi agent, dia akan bergerak bersama dengan kita. Okey, kita perlukan 1 jam untuk dia. Dia perlukan 1 jam. Dia tahu banyak tanya soalan. Kalau dia yang menanya kepada kita dengan tujuan dia nak tahu, it's okay. Tidak ada masalah. Tapi yang kita tengok, dia close tu, kalau nak jual VKF 1 je, tu dia close kat 3 jam. Paling dahsyat saya pernah tengok orang close 6 jam. Saya duduk sebelah pun nak pengsan. Jadi close tu macam mana cikgu? Anda close, tengok orang tu macam mana. Okey, contoh, kalau anda nak jual VKF lah, ataupun syarikat lain, anda ada bahan produk-produk anda yang hebat-hebat, nak close. Close ni, apa maksud kita closing ni? Close supaya dia beli produk kita. Jadi close tu tak semestinya benda tu betul, benda tu salah, benda tu okey, benda tu tak okey. Yang penting dia beli dalam keadaan dia trust, percaya ke kita dalam keadaan betul. Maksudnya kita tak bohong. Jangan jual produk kerana kita bohong, kita menipu orang. Ingat, bila dia beli kita produk sekali, lepas tu dia menyampah dah tengok, dia tak mau beli. Anda jual apa pun tak mau, sebab dia tahu kaki kelentong ni budak ni.
Jadi bila kita close tu kadang-kadang tak kisahlah anda nak reverse psychology ke, nak terbalik cakap ke, janji, masa dia ambil paling cantik berapa minit cikgu? Kalau satu call RM15. Paling lama lah saya beritahu, cun-cun lah. Itu 30 minit tu anda kena kira baik-baik. 30 minit. Itu paling lama lah. 30. Sebab 30 minit, satu VKF itu keuntungan kita RM15. Anda boleh baca 1 jam kalau anda boleh close. Kalau anda close dia 1 jam, anda kena buat sale 2. Maksudnya anda punya untung RM30. Itu kena ada. Kalau dia anda tengah close tu, baru 30 minit dia beli satu, okey. Anda tengok dah lebih daripada 30 minit, anda kena force dia, anda kena close dia supaya dia beli 2 atau 3 kotak. Mesti buat. Tapi dalam keadaan dia boleh terima. Dalam keadaan kita cakap benda betul. Benda tu hebat. Itu close dia. Jadi masa, saya bagi tahu, dalam semua program bisnes yang kita buat, masa sangat penting. Jadi kalau kita close 1 jam, dia mesti keuntungan kita paling kecil adalah RM30 1 jam. Sebab anda kena berbanding dengan orang kerja di kilang. Dia orang RM30 1 jam kali 8, anda punya income RM240 kali dengan 30. Lebih kurang anda punya sale buat target anda kurang-kurangnya 7,000 sebulan tanpa buat network. Hanya based on sale di cafe saja. Anda boleh cipta apa? 7,000 satu bulan. Tak masuk hal-hal lain lagi. Sebab apa? Dalam kelas kita akan belajar benda supaya anda tahu tak? Sebab tu saya kata bisnes ini kalau anda duduk dalam kelas yang secara tersusun, semua orang akan buat. Even anda orang profesional pun kalau minat dalam bisnes, best apa bisnes macam ni. Cuma kita tak boleh nak close orang tu. Kita sebelum nak close kita tak faham. Nak close produk kita pun tak pandai. Tak apa, bila tak pandai jangan terus stop. Anda yang buat tak berjadi-jadi, jangan terus stop, saya beritahu. Sebab kita tak jadi sebab kita belum pandai. Kelas dah masuk cikgu, motivasi dah masuk, upgrade sikit, berusaha sikit untuk tambah ilmu anda dan bertahan. Belajar, sentiasa belajar. Makin hari, mana ada orang belajar, makin hari makin bodoh. Dengan syarat dia belajar. Anda pernah dengar tak satu sekolah yang kelas dia makin hari makin bodoh? Anda tak jumpa sekolah tu kan? Hari tu cikgu tengah mengajar. Walaupun kelas tu semuanya bodoh, tapi cikgu dia mengajar tak jemu-jemu. Kurang-kurang dia pandai sikit. Pandai sikit. Dia takkan makin bodoh, makin bodoh. Ada kelas macam tu? Tak ada. Jadi kalau kita semua tahu, untuk kita sukses, ilmu kita kena ada, kita kena berjaya. Jadi ilmu tu nak dapat sama ada anda speed dia laju untuk capai sesuatu, ataupun kebolehan kita tak macam orang lain, kita perlahan. Tapi jangan berhenti. Jadi dia akan naik. Dia akan makin pandai, makin pandai, makin. Bila anda touch syarat dia untuk anda sukses tu, tetap anda akan insyaAllah tercapai juga. So, jangan give up. Jadi, kelas yang saya beritahu, anda punya closing teknik tadi, produk tu, gunalah bahasa apa yang anda. Dan dia tak semestinya sama. Orang ni ulang. Hal yang standard, contoh jenis produk tu standard lah. Jenis produk tu, bahan dalam tu mungkin, itu standard. Tapi nak close kiri kanan dia tu macam mana supaya orang tu buy, asal jangan bohong orang. Asal jangan tipu orang. Itu kena ingat. Anda close je lah. Janji secepat yang mungkin hasil tu kena dapat. Dan dia berpuas hati, kita pun berpuas hati. Jangan bila dia dah buy, balik dia guna produk kita, dia rasa menyesal. Itu kita fail. Fail. Bila dia guna produk tu, dia kata esok dia jumpa kita, bro, mana boleh dapat kau punya produk? Best lah produk kau. Kan best tu kalau anda boleh close tu. So, sebab tu saya kata bila kita nak buat bisnes, make sure produk yang kita pilih itu produk yang terbaik. Supaya bila kita close tu, kita main-main saja. Close tu, kadang-kadang kita close main-main je. Kalau anda tengok saya close orang, sebab tu saya bila close, jarang saya bawa buku ke pen ke apa ke. Saya banyak close terbalik terus. Saya close jarang saya pakai. Jadi saya boleh, saya baca, dia ni aku kena jual 15 minit. Aku habiskan masa lebih 30 minit, aku kena 2 kotak produk. Dia habiskan aku 1 jam, 4 kotak produk dia kena beli. Aku kira jam. Dia lambatkan aku, saat lagi dia kena beli banyak produk aku. So, tapi dia beli, make sure dia tak rugi. Manfaat bagi dia. Itu yang kita kena belajar. Jadi, sebab tu saya kata kepada anda, apa yang syarikat sediakan, training, kursus dan sebagainya, kita santai-santai dan kita terus buat. Jangan give up. Saya katalah, untuk kita capai target kita tu sebenarnya penghalang tu mudah ya. Pertama sikap
malas kita, kuat merajuk kita, sikap menyalahkan orang tu, dia tu akan menarik kita supaya jangan lakukan apa yang kita patutnya lakukan untuk mencapai apa yang kita nak. Tetapi penghalang dia itulah, kan tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan company, tak puas hati dengan orang sebelah, tak puas dengan upline kita, downline kita, merajuk sana. Jadi benda ni kadang-kadang menarik kita supaya jangan buat, dan kita duduk macam itulah hidup kita. So business is simple. Decision kita yang buat, learn kita yang belajar, nak dapat pun kita, nak menghasilkan kita. Cuma speed, berapa laju kita nak capai, dia depend on you. Bergantung kepada kita. So kesabaran dan kita punya ketahanan mental kena kuat. Result dia sebenarnya bukan kerana kita hebat, kerana kalau Allah izin kita tu cepat, insyaAllah. Jadi cara tu, lain topik-topik lain tu nanti kemudian. Tu anda nak rasa give up apa, benda tu tak jadi. Cikgu, macam mana cikgu supaya saya rasa bersemangat walaupun saya gagal? Ingat, cikgu, teknik, saya buat tak laku produk. Saya buat tak laku. Macam mana cikgu? Saya percaya. Cikgu, saya boleh buat. Tapi saya gagal selalu, saya tak dapat. Okey, saya bagi clue kepada anda. Untuk buang rasa malas anda give up, saya bagi clue kepada anda. Ingat, produk tu tak laku kerana Allah tak izinkan anda jual produk dekat dia. Kalau Allah yang minta, dia tak boleh. Ada sebab kebaikan untuk anda. So, anda jangan give up. Ada sesuatu yang istimewa akan berlaku. Tuhan tak pernah tak adil dengan kita. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu, kita tak dapat. Tapi sebenarnya kita rasa kecewa sebab target kita capai. Tapi Allah lebih tahu benda tu baik untuk kita. Itu clue dia. Jadi kita marah, kita give up kat siapa? Bila Allah yang tentukan kita benda tu tak laku. Allah tak gerak hati untuk beli kat kita. Jadi kita nak marah kat siapa? Marah kat Allah. Tak boleh kan? Kita kena percaya. Mesti Allah buat satu benda tu kebaikan untuk kita. Next, aku akan pergi. Mungkin Allah nak aku bijak. Next. Jadi benda ni bila masuk dalam otak kita, kita tak ada rasa give up sikit pun. Kalau Allah dah titik aku macam tu, aku reda saja. InsyaAllah aku doa lagi supaya aku ni sukses. Allah mak macam ustaz lah pula aku ni. Bukan ustaz tu lah. Benda tu sebenarnya memang betul pun. Kalau apa pun berlaku pun sebenarnya, kita reda saja. Go ahead saja, buat saja. Jangan give up. Tu anda, I trust semua. Kita buat sama-sama. Tak ada siapa hebat. Sebab tu dalam ceramah saya beritahu, tak ada siapa hebat. Yang paling hebat adalah orang yang punya result yang bagus pada waktu yang tepat. Orang ni hebat. Jadi nak jadi hebat, lakukan apa yang patut kita lakukan. Jadi musuh-musuh tu buanglah ke tepi kan. Kalau kita dah ada ambition, ada keinginan untuk try melakukan sesuatu, jadi hantu raya yang jadi blok, yang duk blok kita tu, yang duk halang kita, malas tu kan. Sikap kecewa, kuat berajuk kita lembik sungguh. Jadi benda-benda tu sebenarnya adalah benda yang kecil tapi jadi barrier penghalang yang besar bagi satu projek yang sangat besar. Dia kecil saja jadi satu barrier. Jadi benda tu anda abaikan sajalah. Fikir yang baik, just do it. Okay, so saya trust kita boleh sukses. Business very best. Dia boleh create kita, mengubah hidup kita. Bukan kita saja, kita boleh bantu mengubah hidup anak-anak kita, kawan-kawan kita. Malah orang yang dah meninggal pun kita boleh tetap cipta income untuk mereka. Itu the miracle of business. Okay, so bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.